Anda kini sedang mengikuti berita mingguan Temerloh yang disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube Temerloh TV, siaran titik tengah Semenanjung. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Bersama anda, Nur Ali Izzati, minggu ke-43 membawa anda menyusuri layar berita di daerah Temerloh, Negeri Pahang dan Nasional. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berkenan bercemanduli bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Pahang Digital 2021-2025 di Dewan Astana Hotel Grand Darul Makmur Kuantan pada 31 Mei. Pahang Digital 2021-2025, perancangan kerajaan negeri dalam mewujudkan ekosistem digital yang saling berhubung, menyeluruh serta berintegrasi antara sektor awam dan sektor swasta. Fokus utama perangkaan strategi dan inisiatif digital ini adalah untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat Pahang, mengoptimalkan hasil negeri, menerapkan budaya digital dalam kehidupan rakyat Pahang serta memastikan Pahang dilihat sebagai digital ready dari kaca mata pelabur luar. Bersama baginda dalam majlis Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi bin Wan Ismail, Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Yang Amat Mulia Tengku Parlimen Raja Lieutenant Colonel Tengku Amin Nasir Ibrahim Shah, beberapa orang kenamaan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. Kerajaan Pahang akan menaikkan nilai sumbangan program Anak Kebanggaan Pahang, Pahang Pride Kit daripada RM200 tahun ini kepada RM300 bermula tahun hadapan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdi Wan Ismail berkata, langkah itu sebagai salah satu inisiatif bagi menggalakkan kadar kelahiran di negeri ini yang masih rendah, walaupun Pahang sebuah negeri yang besar, bilangan penduduknya hanya kira-kira 1.67 juta orang setakat ini. Warosdi turut berkata, sumbangan Pahang Pride Kit bukan hanya untuk penduduk Pahang, malah ibu dari negeri lain yang melahirkan anak di negeri ini juga layak menerima inisiatif itu. Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan banjir di negeri Pahang, Kerajaan Pahang bersetuju untuk melaksanakan perolehan dan perbelanjaan, termasuk pembelian 3 buah bot amfibia dan sebuah bot hovercraft. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdi Wan Ismail berkata, peruntukan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan banjir negeri Pahang dan menurutnya, kesemua perolehan dan perbelanjaan ini dianggarkan bernilai lebih kurang RM35 juta. Kerajaan Pahang juga akan membina 6 pusat pembinaan banjir kekal dan pembinaan helipad, iaitu landasan pendaratan helikopter di Benta, Kampung Rening di Cameron Highlands, Bandar Temerloh, Lancang dan Cenor. Pembelian instrumen sistem awal tanah runtuh juga akan dibuat untuk Cameron Highlands dan sistem amaran banjir di Rawuk. Sebanyak 100 tiket bas percuma ditawarkan kepada pengguna terawal untuk menaiki bas dari Kuantan ke Awana Genting Highlands oleh syarikat Sanwa Tours. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, tiket percuma diberikan sempena pelancaran laluan baharu ke Genting Highland dari Kuantan. Tambahnya, langkah tersebut merupakan usaha untuk merancangkan industri pelancongan dan mempromosikan Awana Genting Highlands yang merupakan pusat percutian berasaskan taman tema yang menarik. Menurut Muhammad Syakar, sebanyak 3 trip sehari disediakan kepada pengguna bermula jam 7 pagi sehingga 6 petang dengan tambang sebanyak RM28 bermula 2 Jun 2022. Polis sedang mengesan sekumpulan lelaki yang bergaduh di perkarangan Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh, Pahang selepas klip video kejadian itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Temerloh Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, laporan diterima pada 1.30 tengah hari semalam. Berhubung klip video 10 saat itu membabitkan pergaduhan beberapa lelaki dengan pengawal keselamatan hospital berkenaan. Difahamkan pengawal keselamatan hospital berkenaan bertengkar dengan pelawat hospital. Kejadian itu dikatakan berpunca daripada tindakan pelawat hospital yang tidak berpuas hati dengan pengawal keselamatan terbabit kerana melengahkan waktu pertukaran penjaga iaitu pelawat di salah sebuah wad di hospital itu. Beliau berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan saksi kejadian diminta tampil memberikan laporan. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 2 Mei 2022 telah menerima kunjungan hormat lawatan kerja oleh Exco Pelancongan daripada negeri Perak, Yang Berhormat Datuk Noli Aishlin Datuk Muhammad Razi.
Lawatan tersebut bertujuan untuk membincangkan kaedah-kaedah serta pendekatan pelancongan yang baharu selepas COVID-19 selain memperkukuh hubungan dua kerajaan negeri ini yang berjiran. Selain itu juga, perbincangan juga telah memfokuskan enakmen Hotel 2022, perpadanan taman-taman negeri dan majlis kebudayaan di antara kedua-dua pihak. Muhammad Shaka turut menyatakan akan melakukan lawatan balas bagi meningkatkan lagi hubungan baik dua negeri ini, terutama di dalam memperkukuh sektor pelancongan. Kejohanan Liga Sepak Takraw Pahang Sirkit 3 yang bermula pada 28 Mei 2022 itu telah melabuhkan tirainya pada 29 Mei 2022, di mana pasukan kuatan A telah muncul juara setelah menewaskan pasukan Sukma B di gelanggang Desa Murni Temerloh. Presiden Persatuan Sepak Takraw Temerloh, Azri Sarid, telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang yang juga merupakan tuan rumah kejohanan telah disifatkan sebagai penganjur terbaik kejohanan tersebut. Ikan patin atau nama saintifiknya Pangasenodon hypothalamus adalah spesies ikan air tawar yang tinggal di kawasan sungai, lombong ataupun dibela di dalam kolam. Ikan ini berasal dari Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya di Thailand. Di sana, ikan ini dibiakkan dan dibesarkan di dalam sangkar di tepian sungai. Tujuannya adalah untuk dijual dan dimakan. Warnanya yang keperak-perakan nampak menarik dan ikan ini juga tidak bersisik dan sangat lembut apabila dipegang. Ikan ini bergerak secara berkumpulan di habitat mereka. Di Malaysia, ikan patin mempunyai nilai komersial yang tinggi dan banyak diternak di sangkar-sangkar dan kolam. Temerloh dan Maran adalah antara daerah yang paling banyak sangkar ikan patin ini. Spesies yang paling banyak dikomersialkan ialah Pangasenodon hypothalamus. Terdapat beberapa jenis ikan patin yang popular di Malaysia, antaranya patin kolam, patin sangkar dan patin sungai. Ikan patin boleh dikelaskan sebagai haiwan omnivor kerana spesies ini bukan sahaja makan tumbuhan, tetapi juga makan daging seperti daging ayam. Ikan patin betina dikatakan lebih besar berbanding ikan patin jantan. Walau bagaimanapun, perbezaan ini agak sukar untuk dikenal pasti apabila ikan ini sudah membesar. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Shaka Samsudin menyifatkan kandingan Ahli Parlimen Port Dickson Anwar Ibrahim dan bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli sebagai pemimpin tertinggi PKR bukanlah cabaran baru kepada UMNO. Sebaliknya, dia berpendapat keputusan itu dibuat ahli PKR memilih Rafizi sebagai timbalan Presiden Parti itu adalah hak mereka dan ia bukan masalah UMNO ataupun BN. Muhammad Shaka yang juga Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komoditi Negeri Pahang mengakui UMNO sentiasa berhati-hati dengan strategi dan kaedah yang sering digunakan Rafizi. Katanya rakyat sudah boleh menilai strategi pihak atau parti mana yang lebih baik dan ia boleh membantu mereka membuat pilihan sebaik sahaja pilihan raya umum diadakan. Muhammad Shaka yang ditemui di Konvensyen BN di PWTC pada 1 Jun turut mengajak semua jentera parti dan akar umbi untuk bersama melakukan persiapan bagi menghadapi kemungkinan pilihan raya umum ke-15. Jadi kita di bawah ni sebagai jentera parti kita mesti bersiap-siaga lah. Pastikan bahawa kita bersedia kerana untuk kali ini ianya kali pertama ya dalam sejarah politik Malaysia di mana umur 18 tahun dan juga pengundi automatik ini mengundi. Kalau dulu ada rakyat Malaysia yang tak mengundi kerana dia tak daftar. Tetapi sekarang ni semua rakyat Malaysia yang berbawah 18 tahun yang umur 18 tahun ke atas semua layak mengundi. Jadi sudah tentulah pattern politiknya dia akan berbeza dan kehendak pengundi-pengundi baru pun mungkin berbeza dengan pengundi-pengundi yang sebelumnya. Beliau turut mengingatkan bahawa pilihan raya kali ini adalah berbeza berbanding sebelum ini kerana akan dilaksanakan undi automatik serta undi 18 tahun di mana kehendak mereka berbeza berbanding dengan pengundi sebelum ini dan berharap kehendak serta aspirasi mereka didengari. Sekian daripada saya Nur Alizati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.